Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita bersiaran secara online semula memandangkan masjid-masjid dan surau-surau dihadkan kehadiran untuk mengimarahkan untuk solat berjemaah, maka tak dapat lagi kita untuk bersiaran secara bersemuka seperti sebelum ini, maka kita alternatifnya untuk kita bersiaran secara online. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, insyaAllah kita nak menyambung kitab yang kita guna pakai ialah Al-Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Al-Syafi'i. Kitab Fiqh Mazhab Syafi'i yang mana kita telah pun selesai membicarakan berkenaan dengan hukuman jinayah, hudud, begitu juga yang berkait dengan bukti dan keterangan saksi, pengakuan, dan pada malam ini kita nak lihat tajuk yang baru iaitu halangan. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Hajar, halangan. Apa yang dimaksudkan dengan halangan ni ya? Baik, takrif, definisi. Dalam bahasa Arab, Al-Hajar atau halangan bermaksud sekatan. Dalam syariat Islam, istilah ini merujuk kepada halangan untuk melakukan sesuatu tindakan yang melibatkan harta disebabkan oleh faktor yang diiktiraf oleh syarak bagi menghalang tindakan tersebut. Makna yang dimaksudkan dengan halangan ini ialah halangan untuk yang melibatkan harta. Makna halangan untuk tidak bermuamalah ataupun halangan untuk dia mengguna pakai, membelanjakan harta disebabkan ada faktor-faktor yang tertentu. Okey, baik, tak apa. Ada banyak faktor yang boleh menghalang tindak tanduk hingga menyebabkan seseorang itu dikenakan halangan. Malah
halangan ini juga berbeza-beza mengikut faktor-faktor tersebut. Di antara bentuk halangan yang wujud ialah halangan ke atas orang yang muflis kerana menjaga hak pemiutang. Makna muflis, dia tidak boleh lagi untuk nak berurusan secara harta bendanya. Makna dia tidak boleh lagi untuk berjual beli. Sebab hartanya disekat, dihalang untuk dia menggunakan kerana untuk menjaga hak pemiutang. Supaya harta yang masih ada pada orang yang muflis itu diserahkan kepada pemiutang, orang yang dia berhutang. Jadi maknanya halangan untuk orang yang muflis untuk dia membelanjakan harta dia. Tak boleh. Kan? Sebab apa? Sebab nak jaga hak orang yang dia hutang tu. Itu satu. Halangan ke atas pesakit yang hampir meninggal dunia kerana menjaga hak waris. Halangan kepada pesakit yang nazak, yang hampir meninggal dunia, untuk dia mewasiatkan harta itu kepada orang lain untuk menjaga apa? Menjaga hak waris. Itu sebab bagi orang yang sedang nazak ataupun dia sudah hampir meninggal dunia, kan, mungkin dia boleh bercakap lagi, dia tidak lagi boleh untuk nak mewasiatkan apa-apa tentang harta yang ia miliki. Tak boleh lah. Kan, dia kalau dia nak wasiat sebelum dia sakit nazak, dia nak wasiat apa pun boleh, harta dia untuk diberi kepada masjid tertentu sekian-sekian jumlahnya, kan, kepada ma'tafiz sekian-sekian jumlahnya, dia boleh untuk melakukan demikian ketika di mana dia sakit, tetapi sakit yang tak sampai tahap sakit yang tenat. Kan, tapi bila dia dah sakit tenat, pada saat itu baru dia nak bersedekah, baru dia nak mewasiat itu mewasiat ini, maka wasiat itu tidak boleh dipakai. Sebab mungkin dalam keadaan begitu mungkin dia nak sebutnya, mungkin dia tak boleh, tak pandai, tak bijak untuk dia menguruskan harta pada masa itu. Sebab dia sedang sakit, kan? Ada halangan di situ. Halangan ke atas kanak-kanak dan orang gila kerana menjaga harta mereka. Sama juga halangan kepada orang kanak-kanak untuk menguruskan harta. Tak boleh. Mesti ada orang yang menguruskan harta kanak-kanak itu. Dia tak boleh. Mana harta dia, harta kanak-kanak. Misal kata dia ditinggalkan ataupun bapa dia meninggal dunia, kan, meninggalkan sekian-sekian jumlah harta untuk kanak-kanak itu, dia tidak boleh menguruskan secara sendiri. Halangan di situ. Maka mesti ada orang yang menguruskan harta kanak-kanak itu. Sebab nak jaga masalah kanak-kanak tu. Kalau tidak mungkin dia ditipu, boros, kan, dia tak pandai untuk nak menguruskan harta dan seumpamanya, maka di situ berlaku masalah di situ. Sama juga orang gila. Kan, orang gila juga dia tidak boleh menguruskan harta dia. Kena ada orang lain yang menguruskan harta orang gila. Orang gila maklumlah. Kan, mana tahu dia boleh tahu, dia kenal duit tu. Duit dia kenal, kan. Tetapi urusan untuk menguruskan duit itu dia tak pandai. Mungkin dia ditipu ataupun dia boros dan seumpamanya, dia tak tahu. Maka mesti ada orang yang menguruskan harta orang gila. Jadi halangan ke atas orang gila untuk menguruskan harta. Halangan ke atas ke atas hamba kerana menjaga kepentingan tuannya. Sama juga, hamba juga dia tidak boleh untuk nak menguruskan harta, mesti diuruskan oleh tuan dia. Itu. Tapi zaman sekarang dah tak ada hamba lagi dah. Halangan ke atas orang murtad kerana menjaga kepentingan umat Islam. Sama juga halangan ke atas orang murtad. Orang yang murtad, hartanya dirampas. Dia tidak boleh lagi untuk menguruskan harta dia. Kecuali bila mana dia bertaubat kepada Allah, kembali kepada Islam, harta itu akan diserahkan semula kepada dia, maknanya dia boleh uruskan harta dia. Tapi sepanjang dia murtad, dia tak boleh untuk menguruskan harta, makna hartanya itu dirampas oleh pihak berkuasa. Itu dalam sebuah negara Islam, tapi kita tak ada, kan. Okey. Halangan ke atas penggadai
daripada menggunakan harta gadaian kerana menjaga kepentingan penerima gadaian. Sama juga kan, bila kita gadaikan barang, dia orang yang diletakkan barang gadai tu kan, bagi orang yang apa, bukan halang ke atas penggadai daripada menggunakan harta gadaian lah. Sebab harta tu digadai, jadi dia belum tebus, dia tak boleh guna harta tu. Walau tu milik dia kena tebus dulu baru dia boleh gunakan harta itu. Untuk jaga apa? Untuk jaga orang yang menerima gadaian. Orang yang menerima gadaian tu mungkin dia berikan sejumlah wang ringgit sebagai gadai tadi. Dia nak guna duit, dia gadai, letakkan barang tu sebagai jaminan kan. Maka barang gadai tu tidak boleh diuruskan, tidak boleh diambil oleh penggadai selagi dia tidak tebuskan harta gadaian itu. Okey, baik. Dalil. Halangan-halangan yang disebutkan tadi di atas tidak dibenarkan oleh syarak dan diperakui dalam pembejahan hukum fiqh. Dalil yang membenarkan tindakan ini dinyatakan oleh Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ada dalil. Halangan-halangan ini berasaskan kepada dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Ada 3 dalil. Baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala tu'tus sufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyamah. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang safih. Itu orang yang belum sempurna akalnya. Safih ni mana orang yang tak cerdik. Kan? Sama ada dia kanak-kanak ataupun dia dah dewasa tapi dia tak cerdik. Orang kata terencak akal. Kan? Orang macam ni tak boleh. Ataupun orang yang sudah lanjut usia, yang nyanyok juga dipanggil sebagai safih. Mana orang ni akal dia tak cukup. Orang yang nyanyok ataupun kanak-kanak ataupun orang yang sudah dewasa tapi dia tak berapa cerdik. Orang panggil terencak akal. Ataupun dia panggil apa? Sindrom Down. Kan, golongan yang sindrom Down tu kan, dia ada masalah sikit lah kan, bukan sikit je, banyak tu kan. Okey. Orang apa itu orang safih, orang yang belum sempurna akan harta kamu semua, harta yang Allah telah menjadikannya untuk kamu semua sebagai asas pembangunan kehidupan kamu. Surah An-Nisa ayat yang kelima. Okey. Orang safih ni, siapa dia? Orang yang belum matang akalnya. Orang safih dipanggil orang yang belum matang akalnya. Safih dipanggil. Jamak dia sufaha. Sufaha. Di mana orang-orang munafik kata orang-orang yang beriman itu bodoh. Padahal dia orang yang bodoh. Ala innum sufaha walakin la ya'lamun. Maknanya mereka lah sebenarnya yang bodoh, bukan orang yang beriman yang bodoh. Bodoh dengan makna mereka tak beriman kepada Allah sesungguh-sungguhnya. Itu sebab tuan-tuan, orang yang beriman ni orang yang cerdik. Orang yang dipanggil ulul albab, yang maknanya orang yang berakal waras. Tapi orang yang tidak beriman dikira sebagai sufaha, orang yang bodoh sebab dia tak terima Islam sebagai ad-din. Dan juga orang yang kita katakan orang yang bodoh ni juga orang kafir ni dia dikategorikan sebagai orang yang bodoh sebenarnya. Orang beriman dikategorikan sebagai orang yang cerdik, yang berakal waras, ulul albab. Baik. Iaitu ialah orang yang tidak bijak menggunakan harta dan menggunakannya bukan pada tempat yang sepatutnya. Itu dipanggil safih. Baik. Jadi cara penghujaan ayat ini ialah Allah Azza wa Jalla melarang para penjaga daripada menyerahkan harta ini kepada orang safih, orang yang bodoh lah, yang tak cukup akal ya. Ini merupakan suatu bentuk halangan terhadap mereka. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, fa in kana alladhi 'alayhi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil
falyumlil waliyuhu bil adl. Kemudian jika orang yang berhutang itu safih atau lemah kerana masih kecil atau kerana kurang matang, atau ia sendiri tidak dapat merencanakan isi itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar. Surah Al-Baqarah ayat 282. Ini pun jelas bagaimana Allah kata, kemudian jika orang yang berhutang itu, sama orang yang berhutang ataupun orang yang berhutang itu safih, bodoh, ataupun lemah kerana masih kecil, ataupun kurang matang, atau ia sendiri tidak dapat merencanakan isi itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya, penjaga dia, kerana dengan adil dan benarlah. Baik. Tidak dapat merencana bermaksud tidak dapat menyenaraikan kandungan kontrak hutang kepada pencatatnya untuk dicatatkan kerana gagap atau sebagainya. Cara penghujaan ayat ini ialah Allah Ta'ala memberitahu bahawa tindakan mereka diwakili oleh para penjaga, wali mereka. Ini merupakan suatu halangan terhadap mereka. Di mana Allah Ta'ala berfirman lagi, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahu. Dan ujilah anak yatim itu sebelum balik sehingga mereka mencapai umur balik. Kemudian jika kamu nampak daripada keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah matang dan berkebolehan menjaga harta mereka, maka serahkanlah kepada mereka harta mereka. Surah An-Nisa ayat yang ke-6. Ini pun juga jelas, maknanya Allah Ta'ala sendiri menyatakan iaitu, dan ujilah anak yatim itu sebelum balik itu sehingga mereka mencapai umur balik. Anak yatim juga tak boleh untuk nak menguruskan harta mereka sendiri. Kemudian jika kamu nampak keadaan mereka tanda-tanda yang menunjukkan bahawa mereka telah matang dan berkebolehan menjaga harta mereka, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Bila dah matang, dah balik dan matang, bagi anak yatim yang mulanya, bila dah tu mana diuruskan harta itu, maka diserahkan balik kepada harta daripada anak yatim itu. Dia tidak dengan anak yatim lah, kan dia sudah dewasa dah, dah balik, maka tidak ada halangan untuk dia menguruskan harta dengan sebab dia sudah matang, dia sudah balik. Tapi semasa dia anak yatim, dia kanak-kanak, dia tidak boleh menguruskan harta sendiri. Okey, baik. Mungkin di kalangan sahabat-sahabat ada soalan, boleh tulis soalan lah, type soalan. Kalau ada lah. Kalau tak ada, kita teruskan sajalah, kan. Biasa kalau di Masjid Kota Damansara dia ada tanyalah ustaz, kan. Di penghujung tu dia ada soal jawab sikit. Soalan lah. Sama kadang soalan tu yang berkait dengan tajuk, kadang-kadang soalan tu tak berkait dengan tajuk. Tapi tak masalah. Kalau ada soalan tak faham, tak jelas, sila teks. Okey. Anak yatim ialah anak kecil yang kematian bapanya. Itu anak yatim. Mencapai, makna itu anak yatim, maknanya dia belum balik lah. Kalau yang dah balik tu belum, maknanya itu dah tidak anak yatim lagi dah. Macam kita ni bukan anak yatim lagi dah. Mak bapak pun dah tak ada dah, kan. Tapi bagi anak tu anak yatim yang mana dia masih belum balik, kanak-kanak lah. Dah balik, tak mau, tak pengen anak yatim dah. Kemudian apa tadi? Mencapai umur balik bermaksud mereka layak untuk berkahwin. Iaitu mencapai umur balik. Matang ialah waras, bijak mengurus diri dan berpegang baik kepada ajaran agama. Itu dia. Itu yang dimaksudkan dengan siapa dia anak yatim. Apa yang dimaksudkan dengan mencapai umur itu balik. Dan satu lagi matang ialah waras, maknanya sihat, akal sihat, tidak bodoh, tak terencak akal, kan. Ayat ini menyedalil bahawa orang yang belum matang tidak boleh diberikan wangnya, malah hartanya akan disekat hinggalah dia matang. Itu dalil daripada nas Al-Quran. Kita lihat dalil daripada hadis pula. Kita lagi masa 15 minit lagi, insyaAllah. Kita lepas setengah kita berhenti lah.
kan. Saya pun ingat nak solat gerhana bulan, kan? Solat gerhana bulan ni daripada pukul 7.11 tadi hinggalah 8.52 malam. Maknanya kita ada masa lagi lah. Sesiapa yang nak solat gerhana boleh lepas ni, insyaAllah. Lepas tengah kita berhenti untuk solat gerhana bulan secara sendiri lah. Dia boleh sama ada gerhana bulan ni tuan-tuan, dia boleh solat biasa, macam sunat biasa tu lah, 2 rakaat macam biasa, kan. Satu lagi kaifiat yang lebih afdal ialah bila kita solat gerhana bulan ni, iaitu dengan maknanya 4 kali baca Fatihah, 4 kali surah, 4 kali rokok, 4 kali qiyam. Maknanya begitu. Sujud sama je, kan. Maknanya satu rakaat tu ada 2 qiyam, 2 bacaan Fatihah, 2 bacaan surah, kan, 2 rokok. Satu rakaat ada 2 rokok. Jadi kalau 2 rakaat ada 4 rokok lah, 4 rokok, 4 qiyam, 4 suratul Fatihah, 4 kali baca surah, itu boleh buat juga, kan. Itu kaifiat yang seeloknya lah. Dia beza sikit dengan solat sunat yang lain. Baik. Sunnah. Menurut sunnah pula, sebuah hadis riwayat Abdurrahman bin Ka'ab radhiyallahu anhu daripada bapanya, Nabi SAW pernah menghalang Muaz menggunakan hartanya, dan baginda menjual harta milik Muaz untuk melunaskan hutangnya. Muaz ni tuan-tuan, dia orang yang antara orang yang berhutang. Maka Nabi halang untuk dia gunakan harta dia, uruskan harta dia, bahkan Nabi ambil untuk bayar hutang yang dia berhutang. Itu sebab Nabi ajar, kan, Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal satu doa yang kita semua hafal belaka dah. Bahkan sering kita baca lepas solat, ataupun dalam zikir wirid pun ada doa ni. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat, daripada apa itu, daripada sedih dan duka cita, daripada lemah dan malas, daripada pengecut dan bakhil, dan daripada dikuasai dan makna dibebankan dengan hutang. Makna sesiapa yang tak nak jadi orang yang berhutang, banyakkan baca doa agar kita tak termasuk dengan orang yang suka berhutang ataupun banyak hutang. Hutang tu memang kita kadang-kadang perlu untuk beli rumah kediaman, untuk beli kenderaan, kan, sebab dia punya amount dia besar, kan. Jadi kalau yang kecil-kecil tu tak perlulah kita berhutang, kan. Beli TV hutang, beli mesin basuh hutang, kan, beli apa lagi hutang, sofa hutang, janganlah yang tu. Itu tak perlu hutang lah, kan, sebab jumlah tu tak besar mana. Ada duit kita beli, kan, tak perlu kita berhutang. Ni takut hutang tu keliling pinggang pula nanti susah nak bayar. Kadang-kadang orang berhutang ni tuan-tuan, kan, dia berat nak bayar. Masa dia berhutang tu bukan main, kan, janji macam-macam nak bayar tu, tapi bila dah berhutang lupa habis. Bahkan putus sahabat, putus kawan, bahkan kadang-kadang putus saudara dengan sebab hutang punya pasal tak bayar, tuan-tuan, kan. Ghaibul ghuyub, hilang, tak dapat dikesan. Radar hilang daripada radar kawalan, tuan-tuan. Macam tu sekali, tuan-tuan, orang yang berhutang tu. Jangan tu ada seorang, tuan-tuan, Allahu Akbar, sampai putus sahabat ada, kan, sampai dia terpaksa mengurung diri, kan. Sebelum ni memang suka dengan orang ramai, kawan-kawan pun ramai, pegang jawatan tu, jawatan surau dan sebagainya, masjid, kan. Tapi bila mana berhutang keliling pinggang, kan, bila nak bayar pun tidak, itu yang duk lari-lari daripada kawan-kawan tu, sampai akhir sekali duduk di rumah, kurung, stay at home lah, kan. Dia boleh kata stay at home pasal apa? Takut jumpa orang-orang yang berhutang, orang yang dia berhutang dengan orang tu, pemiutang lah.
Yalah, bila penghutang jumpa, dia akan minta hutang lah. Bila nak bayar hutang aku, kan, janji sekian-sekian kan. Nampak tak? Itu kita bimbang jadi macam tu. Wal iyadzabillah. Tu kita minta perlindungan pada Allah daripada 8 perkara tadi kan. Daripada sedih, duka cita, lemah, malas, kan, pengecut, bakhil, kan, kemudian dikuasai oleh orang, kemudian berhutang. Tu. Ni Muaz pernah Nabi halang untuk dia menguruskan harta, di mana dia halang ambil harta untuk bayar hutang kepada penghutang dulu. Sebab dia itu wajib. Ni antara perkara yang mesti disegerakan. Kan, ada beberapa perkara yang mesti disegerakan, tuan-tuan. Kan, makna segera ni, gopoh gapah ni satu benda yang sebenarnya asal tak elok. Kan, sebab Nabi kata al-ujlah minasyaitan. Gopoh gapah ni segera sangat ni, nak cepat ni, itu merupakan daripada syaitan. Melainkan ada beberapa perkara. Kan, 5-6 perkara. Yang pertama, kan, bagi orang yang berhutang, bila dia mampu bayar, jelaskan segera, jangan bertangguh. Bagi yang berdosa, bertaubat segera, jangan bertangguh. Bagi orang yang bagi orang yang menerima tetamu, sediakan jamuan untuk tetamu dengan segera. Bagi orang yang meninggal dunia, kan, maka uruskan, kebumikan dengan cepat. Jenazah tu jangan ditangguh-tangguh lagi. Kemudian bagi orang yang datang masuk meminang anak gadis kita, dan orang tu orang baik, terimalah pinangan dan cepatkan perkahwinan. Itu dia. Jangan ditangguh-tangguh. Begitu juga solat, segerakan. Itu yang terbaik, tuan-tuan. Afdal a'mal. Kan, Nabi pernah ditanya, ayyul a'mali afdal? Apakah amalan yang paling afdal, paling baik? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Itu solat pada waktu itu, makna solat pada waktu utama, waktu yang awal waktu. Kemudian tanya pula lagi sahabat tu, summa ai, apa pula lepas itu? Nabi kata birrul walidain, kan, berbakti kepada ibu dan bapa. Tanya pula lagi laki-laki tersebut, summa ai, apa pula lepas itu? Nabi kata al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Tapi yang pertama sekali iaitu segerakan solat, jangan bertangguh-tangguh. Itu antara benda yang perlu kita segerakan, tuan-tuan. Jadi maknanya jelaskan hutang, segera bertaubat, sediakan jamuan kepada tetamu, kan, kemudian uruskan jenazah dengan cepat, kan, kemudian lagi apa? Bila anak gadis kita dimasuki meminang, orang tu baik, maka terima pinangan dan cepatkan urusan perkahwinan. Segerakan solat, waktu solat tu bila dah masuk, solat terus, kan, habiskan dulu. Urusan kita dengan Allah dia dahulukan, urusan kita dengan makhluk kita kemudiankan. Itu baru betul, kan? Baru cantik. Okey. Diriwayatkan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, saya menawarkan diri kepada Nabi sallam untuk menyertai perang Uhud. Ketika itu saya berumur 14 tahun. Tetapi baginda tidak membenarkan saya. Ketika perang Khandaq, saya sekali lagi tawarkan diri saya. Ketika itu saya berumur 15 tahun dan baginda membenarkan saya. Jadi Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ni tuan-tuan, usia 14 tahun dah nak sertai peperangan, tapi Nabi tak bagi sebab dia masih kanak-kanak. Pada tahun depan Uhud, pada perang Badar, Nabi tak bagi. Bukan, perang Uhud, Nabi tak benarkan. Tapi pada perang Khandaq kemudiannya Nabi benarkan. Pasal apa? Pasal apa tu, Ibnu Umar sudah mencapai usia balik, dia boleh sertai perang lah. Bagi kanak-kanak tidak boleh menyertai peperangan. Okey, kemudian daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, ketahuilah Al-Usayfi, Usayfi Juhainah menggadaikan agama dan amanahnya untuk digelar haji yang terawal, sehingga dia sanggup berhutang tanpa menghiraukan urusan melangsaikannya, menyebabkan hutangnya bertimbun. Sesiapa yang telah memberikannya hutang, dia hendaklah hadir esok hari, kerana kami akan menjual hartanya dan akan mengagihkannya kepada para pemiutangnya.
kamu hendaklah menjauhi hutang, kerana pada awalnya ia akan merisaukan dan pada akhirnya ia akan menyedihkan. Nampak tu kan, Nabi pernah rampas harta sahabat ni untuk bayar hutang yang bertimbun ni. Tak bayar ni tuan-tuan. Oh jangan, ini susah kita nanti. Bukan apa, di dunia kan, okeylah boleh lari-lari tuan-tuan, tapi di akhirat esok kan, hutang ni salah satu perkara yang dihalang orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid tuan-tuan dihalang untuk masuk surga dulu, sehingga jelaskan hutang dulu. Tu kata Nabi, yughfaru syahid ila dain, diampunkan dosa orang yang mati syahid kecuali hutang. Mana dosa yang sebesar dosa meninggalkan solat, Allah ampunkan. Dosa tak berpuasa, Allah ampunkan. Dosa berzina, Allah ampunkan. Tapi dengan sebab berhutang ni, dia ada hak dengan sesama manusia, maka Allah tidak maafkan. Mesti jelaskan dulu di akhirat esok. Dengan apa? Dengan pahala kita lah esok. Kita bagi dekat orang kita berhutang tu. Habis kita. Kalau banyak, habis. Mungkin jadi muflih kita pula. Kalau sikit-sikit apalah. Tu jaga-jaga tu. Jadi sebab itu jelaskan hutang segera sebelum kita meninggal. Supaya roh kita pun tenang di alam barzah, dan kita pun nanti selamat di hari akhirat. Kita tak ada lagi urusan nak bicara dan sebagainya untuk kita masuk syurga begitu cepat daripada orang lain, insya-Allah. Itu sebab Nabi kata apa? Hutang ni kerana hendaklah menjauhi hutang, kerana pada awalnya ia akan merisaukan kita. Bila kita hutang ni tuan-tuan, kita tak tenang. Pasal apa? Kita masih ada ikatan dengan orang lain. Orang duk minta hutang, duk minta, tak tenang kita. Telefonlah, mesej tuan-tuan. Hutang keliling pinggang, itu kata merisaukan kita. Risau. Dan pada akhirnya ia akan menyedihkan. Sedih tuan-tuan kalau kita tak boleh bayar hutang. Tak sedih kita. Sebab itu janganlah berhutang kecuali sangat-sangat memerlukan. Okey. Tak perlu, tak payah. Itu tentang sunnah. Mengenai ijma' pula, dan selepas itu dalil pada ijma', para ulama bersepakat bahawa mengenakan halangan adalah tindakan yang diakui dan dibenarkan oleh syarak. Boleh, maknanya menghalang seseorang untuk dia menguruskan hutang, menguruskan harta dia dengan sebab dia berhutang dan sebagainya, itu memang ada kebenaran mengikut syarak. Tiada seorang pun di kalangan ulama yang membantahnya. Kesahihan ini tidak mungkin dibantah kerana ia berdasarkan nas-nas yang sah dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi ijma', tak ada seorang ulama pun kata tak boleh nak menghalang orang yang berhutang, misal kata, untuk dia menguruskan harta dia. Tak. Ada halangan tu satu benda yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga untuk kanak-kanak, untuk orang gila, untuk yang bodoh dan seumpamanya. Mereka ada halangan untuk mereka menguruskan harta mereka sendiri. InsyaAllah habis. Okey. Jadi jelas maknanya hari ini kita dapat jelas tentang definisi apa itu dikatakan halangan. Yang keduanya ialah dalil-dalil daripada nas Al-Quran, hadis dan ijma' berkenaan dengan halangan itu sesuatu yang disyariatkan oleh syarak, insya-Allah. Habis. Kemudian ke yang seterusnya ni, hikmah dan jenis-jenis halangan ni kita akan sambung dalam kuliah kita akan datang, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat itu untuk kuliah kita pada malam ini. Untuk saya berikan peluang kepada muslimin muslimat untuk mendirikan salat gerhana bulan. Mungkin dalam 10 minit kita ada masa sebelum kita menunaikan solat isyak, kemudian lepas itu, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih banyak kepada semua yang menemani saya pada malam ini. Hingga kita bertemu lagi pada bulan hadapan, insya-Allah, secara online kalau tidak ada PKP. Kalau ada PKP lah. Kalau tidak PKP, kita akan bersemuka di Masjid Kota Damansara, insya-Allah. Semoga kita semua sentiasa dilindungi oleh Allah daripada wabak penyakit COVID-19 dan penyakit-penyakit kritikal yang lain
Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.